Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang cara menjawab soalan sains, corak ataupun pola perubahan dan hipotesis hubungan dan kesimpulan. Okey. Pertama sekali kita tengok soalan yang berbentuk corak perubahan ataupun pola perubahan. Okey, soalan boleh tanya, apakah corak perubahan ataupun apakah pola perubahan? So kat sini kata kuncinya adalah corak dan pola. Kalau kita jumpa dua perkataan ini, kita boleh jawab okey, menggunakan perkataan-perkataan inilah. Bertambah, berkurang, meningkat, menurun, panjang, pendek, dekat, jauh, besar, kecil, banyak, sedikit, mendatar, tiada perubahan, sama. So, kalau dalam maklumat tu, kita tengok maklumat tu, dia semakin bertambah. So, kita boleh jawab bertambah. Kalau maklumat tu dia semakin berkurang, kita boleh jawab berkurang. Kalau kita tengok maklumat tu dia sama je, dia tak ada perubahan. So, kita boleh jawab tiada perubahan. So, untuk soalan corak ataupun pola perubahan ini, selalu jawapan bertambah berkurang, meningkat menurun ataupun tiada perubahan lah selalunya. Yang lain ni jarang guna tapi boleh jugalah. Yang selalu kita boleh guna bertambah berkurang. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berbentuk hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Okey, soalan boleh tanya, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun soalan boleh tanya, apakah hipotesis yang terdapat di dalam penyiasatan ini? Ataupun soalan boleh tanya, apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini? So kat sini kata kuncinya adalah hubungan, hipotesis dan kesimpulan. So kalau kita jumpa perkataan ini sama ada tiga ni lah salah satu ke. So kita boleh jawab. Okey, mula-mula sekali kita mestilah kena kenal pasti dulu PM dan PB dia. Okey, bila kita dah tahu, kita dah cari PM dengan PB, barulah kita boleh jawab hipotesis, hubungan dan kesimpulan ini. Okey, seterusnya kita boleh menggunakan ayat format berikutlah. Ayatnya adalah semakin corak PM, semakin corak PB. Okey, semakin corak ni yang tadi bertambah ataupun berkurang tu. PM pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin corak bertambah atau bertambah ataupun berkurang PB. Okey, PB ni pemboleh ubah bergerak balas. So kita boleh buat ayat macam nilah, semakin bertambah berkurang PM, semakin bertambah berkurang PB. Ataupun kita boleh jawab juga seperti ini. Jika PM corak, maka PB corak. Okey, maksudnya jika PM bertambah atau berkurang, maka PB bertambah ataupun berkurang. So, kalau kita jumpa soalan dia tanya hubungan ataupun hipotesis ataupun kesimpulan, kita boleh jawab macam ni. Semakin-semakin ataupun jika maka. Tapi, ada beberapa case ataupun tajuk lah dalam hipotesis dan kesimpulan ni kita kena buat kesimpulan umum. Maksudnya kita guna ayat penyata. Ayat umum lah. Kita tak boleh guna ayat semakin-semakin ataupun jika maka. Okey, contohnya dalam tajuk pengaratan. So, kalau tajuk pengaratan ni kita boleh jawab. Pengaratan berlakunya dengan adanya air dan udara. So, kita tak bolehlah jawab semakin banyak udara, semakin berkarat ke, kita tak sesuai, ayat ni tak sesuai. So, kita boleh buat kesimpulan umum. Okey, kedua tajuk tumbuhan. Tumbuhan akan bergerak balas terhadap sentuhan. Ketiga, manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Keempat, tumbuhan memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Kelima, terdapat haiwan yang mempunyai dua organ pernafasan. Yang seterusnya, setiap manusia mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Lagi kita boleh tulis cahaya bergerak lurus. Itu adalah kesimpulan umum lah. Maksudnya dia tak sesuai nak guna ayat semakin-semakin ataupun jika maka. So kita kena tulis ayat umum lah, ayat penyata. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang pertama.
Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis air dan dibiarkan selama seminggu. So, ini adalah keputusan dia. Bilangan hari, 8 hari, 16 hari dan 24 hari. Bilangan tumpukan kulat. So, bila 8 hari, dia dapat tahu ada 4 tumpuk kulat. Bila 16 hari, ada 12 tumpuk kulat. Bila 24 hari, ada 20 tumpuk kulat. So, berdasarkan jadual ini, kita tahulah yang atas ni adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya benda yang berbeza. Kat sini dia berbeza lah harinya tu berbeza. 8 hari, 16 hari, 24 hari. Yang bawah ni adalah PB. PB ni pemboleh ubah bergerak balas. Hasil kajian dia. Kita dapat tahulah hasilnya. Bila 8 hari, kita dapat tahu ada 4 tumpuk kulat. Bila 16 hari, ada 12 tumpuk kulat. Bila 24 hari, ada 20 tumpuk kulat. So, itu PM dan PB. Okey. Pertama sekali, untuk jawab soalan, kita mestilah kena kenal pasti dulu PM dan PB. Barulah mudah untuk kita jawab soalan. So, sini dia akan tanya soalan corak perubahan. Soalannya dia tanya, apakah corak perubahan bilangan hari? Bilangan hari kat sini PM. PM ni pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, bilangan hari ni memang PM lah kan? So, kata kuncinya adalah corak perubahan. So, bila dia tanya corak perubahan, kita kena jawab berkurang ataupun bertambah lah. Ataupun tiada perubahan. Kita kena tengoklah maklumat yang diberi. Okey, kita tengok kat sini maklumat ni adalah 8, 16, 24. Maksudnya kat sini nombor ni semakin meningkat ataupun semakin bertambah kan. So, jawapannya adalah bertambah. Tulis bertambah. Tulis kataan bertambah je. Tak perlu nak tulis semakin. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Apakah pola perubahan pemboleh ubah bergerak balas? PB. Okey, kata kuncinya kat sini adalah pola perubahan. Bila kita jumpa perkataan pola perubahan, jawapan dia mestilah kena bertambah ataupun berkurang. Ataupun tiada perubahan. Itu je. Okey. So, PB-nya adalah yang ni lah. Bilangan tumpukan kulat. So, bilangan tumpukan kulat dia ada 4, 12, 20. Maksudnya dia semakin bertambah kan kat sini. So, kita tulis bertambah. Tulis bertambah saja. Semakin tak payah tulis. Tulis bertambah saja. Satu perkataan saja. Mudah aja. Itu cara nak jawab soalan corak dan pola perubahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan hipotesis, hubungan dan kesimpulan. So, soalan boleh tanya, apakah hipotesis yang boleh dibuat? Ataupun apakah hubungan bilangan hari dengan bilangan tumpukan kulat? Ataupun soalan dia suruh nyatakan kesimpulan tentang penyiasatan ini. So, kata kunci kat sini adalah hipotesis, hubungan dengan kesimpulan. So, kita boleh jawab semakin-semakin ataupun jika maka. Yang tadi itulah. Kita boleh jawab semakin corak PM, semakin corak PB. So, kat sini kita boleh jawab semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah bilangan tumpukan kulat. Ataupun kita boleh jawab, jika bilangan hari bertambah, maka bilangan tumpukan kulat bertambah. Maksudnya kita sini jika PM corak, maka PB corak. Maksudnya berdasarkan ni je. Jadual yang diberi, maklumat yang diberi tu je. Kita dah boleh jawab soalan hipotesis, hubungan ataupun kesimpulan. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan yang kedua. Carta palang di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang pekebun. Okey, ini adalah carta palang. Okey, yang kita tahu kalau carta palang, bentuk yang kat bawah ni, garisan yang kat bawah ni, garis melintang kat bawah ni, ini adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau yang atas, yang menegak ni adalah PB, pemboleh ubah bergerak balas. So, PM-nya adalah jisim baja, gram, PB-nya adalah bilangan terung. Okey. Okey, soalan akan tanya. Corak ataupun pola perubahan PM. Okey, PM yang bawah ni lah. So, kita boleh tengoklah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, dia punya coraknya adalah bertambah. Ataupun nak tulis meningkat pun boleh. Sama je. Bertambah, meningkat. Okey, seterusnya corak perubahan PB. PB ni yang sebelah sini. Jangan tertukar pula atas bawah. So, PB ni yang bahagian atas ni.
So, PB ni, kita kena tengoklah dia punya hasil kajian dia, PB dia. Bila dia 5 gram baja, bilangan terungnya adalah 40. Bila 10 gram baja, bilangan terungnya adalah 50. Bila 15 gram baja, terungnya adalah 60. Dan bila 20 gram baja, terungnya ada 70 biji. Bila 25 gram baja, terungnya ada 50. Bila 30 ada 40. Bila 35 gram baja, dia punya bilangan terungnya ada 25. So, kita boleh nampak corak perubahan dia adalah bertambah, berkurang. Maksudnya kat sini, untuk corak perubahan PB ni, dia ada 2 corak perubahan. Bertambah, kemudian berkurang. Kalau kita jawab bertambah sahaja, tulis bertambah, salah. Ataupun kita tulis berkurang je. Tulis satu je, berkurang. Salah juga. So, kita kena tulis dua-dua lah. Bertambah, kemudian berkurang. Okey, kalau contohnya, jisim baja yang 25 gram ni, dia punya bilangan terung dia 20 biji, 70 biji terung. Maksudnya sama dengan 20 gram ni. Maksudnya dia punya ni sama. So, coraknya kita boleh jawab bertambah, tiada perubahan, berkurang. Maksudnya kita kena berdasarkan jadual yang diberilah. Kalau dia ada 3 corak perubahan, kita kena tulis 3-3 lah. Tak boleh tulis satu sahaja. Okey, itu adalah soalan tanya corak perubahan. Seterusnya kita tengok soalan kalau ditanya kesimpulan, hubungan ataupun hipotesis. So, kalau nak jawab untuk soalan kesimpulan hubungan dan hipotesis, kita boleh jawab guna ayat semakin-semakin dengan jika maka tadi tu. Tapi untuk soalan yang ini, kat sini kan dia ada 2 corak perubahan kan. So, macam nak guna ayat semakin-semakin ataupun jika maka tu dia macam kurang sesuai. So, kita boleh buat ayat dia macam ini. Apabila jisim baja 5 gram sehingga 20 gram, bilangan terung bertambah. Kemudian apabila jisim baja 20 gram sehingga 30 gram, bilangan terung berkurang. Maksudnya kat sini, dia masih lagi letak PM, PB, lepas tu corak dia kan. Maksudnya dia tak guna ayat semakin-semakin ataupun jika maka. Tapi kat situ kena ada lah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dengan corak dia. So, kat sini kita boleh tengok lah. Apabila jisim baja, okey, jisim baja ni adalah PM. 5 gram sehingga 20 gram. Bilangan terung ni adalah PB. Bertambah. Okey, bertambah kan. Itu adalah corak dia. Kemudian apabila jisim baja 20 gram sehingga 35 gram, bilangan terung berkurang. Maksudnya dia ada PM, ada PB, lepas tu ada corak. So, bolehlah jawab macam ni. Sebabnya untuk kalau nak tulis semakin-semakin ataupun jika maka dia macam kurang sesuai. So, boleh je buat macam ni. Asalkan ada PM, PB, lepas tu ada corak dia. Itu adalah cara nak jawab kesimpulan, hubungan ataupun hipotesis untuk soalan yang inilah.